Dah tahu dah Nabi kita, Nabi yang terbaik, tetap nak ikut artis Korea. Hanya saya nak ikut artis Korea. Bayang artis Korea tu mati bunuh diri, kompom neraka. Dia mati bunuh diri. Ada pula anak Melayu Islam, dia pula nyalur lilin, dia pun nak mati sama. Apa kerja tu? Sorry, apa kerjanya tu? Kan? Tersamsul pula kan. Tapi macam tu lah dia. Kan? Hakikatnya kita ni silap kadang-kadang. Menangis, dia tak menangis. Dia tak menangis sebab anak tak boleh mengaji. Dia tak menangis sebab suami tak semayang. Dia tak menangis sebab isterinya tak menutup aurat. Dia tak menangis sebab satu keluarga tak boleh mengaji. Tapi dia boleh menangis tatkala zaman ni terkeluar daripada gegar Baganza. Siap berdoa, ya Allah kau masuklah kembali dia dalam persaingan ini, ya Allah. Berdoa. Kan? Macam tu lah hakikat. Bukan orang sini ni, tempat lain. Kan? Tu hakikat dia. Hakikat kita hari ni tu sebab Nabi contoh ikutan terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang nakkan rahmat daripada Allah, nakkan kembali kepada Allah, dan juga yaumal akhir, dan nak hari akhirat. Wa zakarullaha katsira. Ingatlah Allah banyak-banyak. Kita ni hidup ni memang kerja 3 perkara ya tuan-tuan. 3 perkara yang kita kerja dalam hidup ni. Nombor 1, kita nak kerja hidayah. Walaupun nama orang rumah kita Hidayah, tapi tetap nak kerja hidayah. Kenapa penting hidayah? Supaya kita dapat beza benda buruk dan benda baik. Orang yang tak ada hidayah, benda buruk rasa baik kat dia. Kau ni asyik-asyik beli nombor, aku tengok. Kau tahu tak berdosa? Ini ikhtiar. Jawapannya nampak? Dia tak rasa tu salah. Dengan izin Allah menang first prize. Nampak tu? Dia mainkan izin Allah tu. Nampak? Ayat dia. Itu cerita dia. Dia tak rasa pun. Orang semayang, dia tak semayang. Relax, tak ada rasa apa. Orang beraya, dia duduk kat depan rumah dia. Perasan nak kita nak pergi masjid, kita lah malu dengan orang yang lepak kat depan rumah tu. Alamak, mana pula jalan aku nak ikut ni? Patut orang tu yang malu. Kita lah malu, ada jalan lain tak pergi masjid. Nampak? Itu memang biasa. Sebab orang tu tak rasa apa. Kita pun pin, dia cenia angkat tangan. Tak segan apa pun. Tak segan apa. Sebab orang tu tak ada hidayah. Tu sebab buruk perangai orang tak ada hidayah ni, tuan-tuan. Kan? Tu sebabnya bila saya sebut pasal hidayah ni kan cerita. Ada bila saya sebut dalam satu kisah, saya gambarkan dalam satu ceramah saya gambarkan macam mana akhirat besok orang Islam. Bila buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Akan masuk neraka, masuk syurga bergantung pada mana lebih banyak timbangan dia. Pada kalau orang kafir, kau buat baik macam mana pun tetap neraka. Seperti itu. Jadi adalah yang angkat tangan. Kalau macam tu kesianlah orang yang lahir-lahir duduk dalam hutan. Lahir-lahir tu dapat agama lain. Dan dia tak ada peluang pun. Kan? Dia lahir-lahir duduk dalam hutan menyembah matahari, misalnya menyembah pokok misalnya, macam mana? Takkan dia tu apa? Takkan dia baik-baik tak dapat apa-apa? Jadi jawapan itu Allah Ta'ala tanya, afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akal? Apakah kamu tidak berakal? Ada akal boleh fikir. Apa kelebihan yang pokok tu boleh bagi kat kau sampai kau sembah dia? Apa kelebihan matahari tu sampai kau boleh sembah dia? Cuba fikir. Allah Ta'ala suruh guna akal kita untuk fikir. Itu sebenarnya. Jadi bila sebut macam tu, dia pun dah diam. Jadi saya kata tu keadaannya kita fikir apa kelebihan yang boleh bagi Allah juga segala-galanya. Cari. Itu sebab ada saudara-saudara kita yang daripada agama lain, dia masuk Islam. Dia menangis bila fikir zaman jahil dia. Umur dia 30 baru kenal Islam, umur 40 baru kenal Islam. Dia menangis. Fikir, ya Allah, kenapa aku jahil sangat dulu. Kita daripada kecil Islam, tak ada rasa apa, relax. Abang Adam Qori, saya dapat peluang sepentas dengan dia. Adam Qori lah, yang guru tari dulu. Dia masuk Islam tahun 2012 lebih kurang. Dia masuk Islam 2012, puncanya dia minta, ya Allah, kalau Islam ni benar, kau tunjukkanlah ke aku Muhammad. Kata. Macam tu doa dia. Malam tu dia tidur, dia mimpi Nabi, dia rasa tu Nabi lah. Ada seorang lelaki datang, kemudian dekat belakang tu cahaya kuat sangat sampai dia tak boleh nak tengok muka orang tu siapa. Nampak cahaya tu kuat betul belakang. Dan kemudian dia tak sempat tengok muka, dia hanya dapat tengok sepasang anak mata tenang sangat. Dan dia yakin itulah Muhammad. Dan bila dia jaga pada tidur, dia terus masuk
Pergi cari imam, cari ustaz, pergi masuk Islam. Dalam 2012 sampai sekarang 2018, baru berapa tahun? 6 tahun. Dalam tempoh 6 tahun, dia dah berjaya mengislamkan 17 orang sahabat-sahabat dia. Cuba tengok kita yang duduk kat sini dah berpuluh tahun, berapa ramai dah yang kita islamkan semenjak kita jadi Islam ni lah. Tak ada, susah kan? Termasuk saya ni acah-acah nak masuk ada. Adalah 2-3 orang cakap nak masuk. Saya kata macam ni nak jumpa orang ni, macam ni Ameh ni nak ajar. Lepas tu saya nyap. Kan? Tu cakap tu kadang-kadang tu sebab kita tengok hidayah ni mahal harga dia. Tu sebab kena cari juga. Dan dah sampai masjid ni confirm lah ada hidayah dah ni. Jangan cakap. Kan sampai masjid tapi ngata orang macam tu je, mengutuk orang kami laju, bukan orang sini tempat lain. Sini baik nampak ah. Kan mengata ya mengumpet ya ada ya benda tak betul kan contoh kan. Samsul debat tu tinggi betul. Ada cakap tu. Kan tak sangka tu kan. Macam-macam. Tadi kat Labis tadi macam-macam komplain. Dalam TV 4 gemuk seorang ni. Kan macam-macam cakap kan. Syafaat ni ada 3 jenis. Jenis yang pertama dapat keringanan di padang mahsyar. Tu jenis yang pertama. Dia tak borek mana lah. Masa padang mahsyar tu okey lagi. Sebab padang mahsyar tu ada yang naik tunggangan, ada yang berjalan. Mungkin orang panis dia redup sikit. Taklah sorik mana. Ada tu berjalan dengan muka pun ada. Punya teruk lah. Berjalan dengan kaki pun dah pijar kaki, tak ada selipar. Bayangan berjalan dengan muka. Syafaat jenis yang kedua, dapat masuk syurga tanpa hisap. Tak ada roblok, masuk terus. Mudah-mudahan kita yang datang malam ni masuk dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah. Tapi sebab ada secebis keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi datang, Nabi bantu kita. Nabi pindahkan kita serta-merta masuk dalam syurga. Kalau yang ketiga tu pun tak dapat, berhentilah jadi orang. Takkan tak ada secebis pun keimanan kita pada Allah dan Rasul. Itu sebab hidupkan sunnah Nabi, amalkanlah sunnah Nabi, jangan main-mainkan sunnah Nabi. Barang siapa yang mempermainkan sunnahku, haram baginya syafaatku untuknya di akhirat kelak. Yang main-main. Hidupkan sunnah Nabi yang senang-senang. Bukan susah mana. Minum pun senang. Minum, masak ni pun sunnah Nabi, bayangkan tu. Kita yang tak perasan, wahala hari-hari menogok ni. Apa salah kita minum? Ya Allah, aku ni minum sebab ni pun sunnah Nabi. Minum. Tapi kena ingat, cara Nabi minum, paling kurang 3 teguk. Jangan melutu ya. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Bukan nak minum benar, dia nak tunjuk contoh. Jangan salah sangka. Yang mana garam mana ada ni kan. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Nampak tertibnya tu? Lebih tak apa, jangan kurang. Tapi kalau minum macam ni, tu tak ada sunnah tu lah, tapi puas hati dan pergi minum. Kan? Haui kan? Tapi betul. Kita kena ingat tu pun sunnah Nabi. Apa ke sunnah Nabi? Senyum. Senyum sunnah Nabi. Senyumlah banyak-banyak. Assalamualaikum, salam. Kita sibuk cakap awet muda, awet muda. Wah, senyum hari ni sunnah. Macam tu jawab. Sunnah Nabi itu sebab kita senyum. Senyum ya. Orang perempuan lagi pula senyum kat suami, besar pahala. Ini balik suami dah lah ponek tarik muka. Tu sebab orang lelaki ni dia gemar pergi kedai tom yam. Mak wo yang ambil order tu, ya Allah, dah lah senyum. Cara ambil order tu pun tak terdaya tu. Orang perempuan kadang kat rumah orang lelaki ni, abang nak minum lah, ambil kek kolah tu. Apa hal nak suruh minum ambil air kek kolah? Kan punya gasar betul bini ya Allahu Akbar. Bukan orang sini lah, tempat lain. Kan. Assalamualaikum, salam. Kalau kat kedai tom yam tu, minum gapo be? Be nak makan gapo? Be rayak eh. Nampak tu. Bagi nasi goreng telur dadah lagi be. Oh mak. Itu yang tak terdaya tu. Tu yang balik atas masjid singgah kedai tom yam lu. Jangan main-main. Telur dadah lagi tik obeng be. Lagi be musa. Abe. Nampak tu.
Iya, tu sebab orang perempuan dia kena jangan ambil gangan mana tu. Senyum balik kan. Pandang suami senyum. Tapi jangan lebih-lebih nah. Risau suami tu balik kan. Kau pandang aku kau kata. Pandang abang lah, siapa lagi. Anak-anak semua mesti kau salam mak kau, rasa tak lama dah ni tu kan. Nah, jangan meleret-leret sudah. Senyum-senyum je lah. Apa lagi? Bagi salam. Bagi salam pun sunnah Nabi. Apa yang susah? Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Angkatan Tentera. Nabi bagi salam ke orang. Apa dia kisah? Dia ketua, dia bagi salam. Tak ada masalah. Ni kita nak, kau yang muda lah bagi salam kat aku. Tak, kita bagi salam. Orang yang mendengar pula wajib jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang tak wajib jawab, yang main-main tu. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Itu tak perlu jawab. Kan? Ataupun masuk R&R Paguh. Bagi salam dekat dalam jamban tu, kat toilet tu. Assalamualaikum. Apakah gila Salam dia. Menaran jawab Kan?